Hai, adik-adik semua, saya akan ceritakan tentang kisah bawang putih bawang merah. Pada suatu masa dahulu, tinggal sepasang suami isteri yang bernama Pak Ali dan Mak Labu. Kehidupan mereka pada mulanya aman dan bahagia. Namun, mereka masih tidak dikurniakan cahaya mata. Tidak berapa lama kemudian, Pak Ali berkahwin pula dengan Mak Kundo. Berkat doa Pak Ali kepada Yang Maha Esa, kedua-dua isterinya iaitu Mak Labu dan Mak Kundo pun mengandung. Tidak berapa lama kemudian, Pak Ali mendapat dua orang cahaya mata yang diberi nama bawang merah dan bawang putih. Kedua-dua anak gadisnya sangat manja dengan Pak Ali. Bawang merah dan bawang putih meningkat remaja. Wajah bawang merah sangat cantik jelita. Selain berbudi pekerti, bawang merah juga merupakan anak yang rajin. Bawang putih pula berbeza dengan bawang merah. Dia seorang gadis yang pemalas dan mengada-ngada. Pada suatu hari, Pak Ali pergi mengail ikan sembilang. Pak Ali berasa gembira kerana berjaya mendapat seekor ikan sembilang. Ketika mahu memasukkan ikan sembilang ke dalam bakul, tangan Pak Ali disengat oleh ikan sembilang itu. Akhirnya, Pak Ali jatuh sakit. Tidak lama kemudian, Pak Ali pun meninggal dunia. Mak Labu dan anaknya bawang merah serta Mak Kundo dan anaknya si bawang putih berasa sangat sedih kerana pemergian Pak Ali buat selama-lamanya. Mak Labu lekas masak nasi, kami sudah lapar. Semenjak ketiadaan Pak Ali, Mak Labu dan bawang merah hidup terseksa. Mereka berdua sering dibenci dan dihina oleh Mak Kundo dan anaknya bawang putih. Mereka berdua sering dipaksa melakukan pelbagai kerja rumah. Mak Kundo dan bawang putih hanya berehat sahaja. Namun, Mak Labu tetap menghormati Mak Kundo dan anaknya, bawang putih. Pada suatu hari, ketika sedang mencuci kain di sebuah perigi, dengan sengaja, Mak Kundo telah menolak Mak Labu ke dalam perigi. Mak Labu telah meninggal dunia kerana mati lemas. Setelah Mak Labu mati lemas, Mak Kundo segera pulang ke rumah. Dia mengajak anaknya pergi ke kampung seberang untuk mengunjungi saudara mereka. Petang itu, bawang merah berasa gelisah kerana ibunya tidak pulang-pulang setelah mencuci kain di perigi. Dia tidak tahu untuk bertanya kepada sesiapa kerana ibu dan kakak tirinya juga tidak berada di rumah. Bawang merah berasa sangat sedih. Dia menangis sehingga tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan ibunya. Kata ibunya, dia telah pergi buat selama-lamanya. Ibunya telah mati lemas kerana ditolak ke dalam perigi. Namun demikian, sekiranya bawang merah mahu menghiburkan hati, dia bolehlah datang ke perigi untuk bermain-main dengan ibunya yang telah menjelma menjadi seekor ikan kaloi. Bawang merah terjaga dari tidurnya. Apabila mengenang semula mimpinya sebentar tadi, dia menangis teresak-esak. Baharulah dia mengetahui bahawa dia sudah kehilangan ibunya buat selama-lamanya. Kini, bawang merah sudah menjadi anak yatim piatu. Keesokan harinya, bawang merah segera pergi ke perigi. Dia memanggil-manggil ibunya. Muncul seekor ikan kaloi. Bawang merah berasa gembira kerana mimpinya menjadi kenyataan. Sejak itu, setiap hari bawang merah akan meluangkan masanya sehari suntuk di perigi itu. Dia akan membawa sebungkus nasi bersama sayur keladi untuk makanan ikan kaloi ibunya. Mak Kundo berasa hairan kerana setiap pagi bawang merah akan menghilangkan diri dan pulang sebelum waktu senja. Mak Kundo berhasrat untuk menyiasat ke mana bawang merah pergi setiap hari. Pada pagi itu, Mak Kundo diam-diam mengekori bawang merah. Bawang merah pula tidak menyedari bahawa dirinya telah diekori oleh Mak Kundo.
Akhirnya, rahsia bawang merah telah terbongkar. Mak Kundo telah mengetahui bahawa bawang merah telah bermain-main dengan ikan kaloi jelmaan ibunya. Pada suatu hari, Mak Kundo telah mengarahkan bawang merah ke kampung berdekatan. Tanpa syakwa sangka, bawang merah menuruti kehendak ibu tirinya. Ketika ketiadaan bawang merah, Mak Labu telah menangkap ikan kaloi lalu dibawa pulang ke rumah. Ikan kaloi itu dijadikan hidangan bagi juadah tengah hari. Sebaik sahaja bawang merah pulang, Mak Kundo telah melayan bawang merah dengan mesra. "Pergilah makan. Sudah tentu kau rasa lapar. Mak sudah masakkan gulai ikan istimewa untuk engkau," ujar Mak Kundo dengan senyuman yang amat mesra. Bawang merah berasa pelik melihat tingkah laku ibu tirinya namun dia tidak mahu berburuk sangka. "Pergilah makan. Kamu tentu sudah lapar." "Baiklah, Mak Labu." Dia mendapati ada gulai ikan masak lemak cili api yang telah terhidang. Tanpa membuang masa, bawang merah makan dengan penuh selera. Mak Kundo dan bawang putih hanya memerhati dengan penuh kegembiraan. Selepas ini, sudah pasti bawang merah tidak pergi lagi ke perigi tersebut. Malam itu, bawang merah bermimpi bertemu ibunya. Menurut ibunya, bawang merah telah makan dirinya akibat perbuatan ianat ibu tirinya. Ibunya berpesan agar bawang merah segera mengutip tulang ikan yang dibuang di halaman rumah. Tulang ikan itu perlu dikumpulkan lalu ditanam di pinggir hutan. Keesokan pagi, bawang merah terjaga. Dia menangis teresak-esak apabila mengenangkan perbuatan ibu tirinya yang sanggup menipu dirinya. Jika dia tahu gulai ikan yang dimasak itu adalah ikan kaloi, sudah pasti dia tidak mahu makan. Apakan daya, semuanya sudah terjadi. Tanpa membuang masa, bawang merah segera ke halaman rumah tempat tulang ikan dibuang semalam. Bawang merah bernasib baik kerana dia berjaya menemui tulang-tulang ikan kaloi tersebut. Tulang-tulang ikan itu dikumpul ke dalam tempurung kelapa lalu dibawa pergi ke pinggir hutan. Tulang ikan tersebut ditanam di satu kawasan lapang. Setelah menanam, mak tinggallah di sini. Merah akan datang ke sini selalu untuk jenguk emak. Tulang ikan itu, bawang merah menangis sambil mengusap-usap tanah tempat dia meletakkan tulang ikan itu. "Mak tinggallah di sini. Merah akan datang ke sini selalu untuk jenguk emak," ujar bawang merah sambil menangis tersedu-sedu. Suasana pagi itu sangat hening. Yang kedengaran hanya suara burung berkicau. Pasti sang burung juga bersimpati dengan nasib yang menimpa bawang merah. Walaupun berat hati untuk meninggalkan kawasan itu, Merah harus segera pulang ke rumah. Dia tidak mahu kehilangan dirinya akan disyaki oleh ibu tiri dan kakak tirinya lagi. Keesokan harinya, ketika ibu tirinya pergi bekerja, bawang merah keluar dari rumah dengan senyap-senyap. Bawang merah kembali semula ke tempat dia menanam tulang ikan kaloi. Alangkah terkejutnya dia melihat sebatang pohon beringin yang rendang telah tumbuh di kawasan itu. Di dahan pohon beringin itu pula ada sebuah buaian indah yang telah tersedia seakan-akan tempat puteri kayangan turun bermain. Bukan main gembira lagi bawang merah. Dia segera berlari menuju ke buaian itu. Setelah berada di atas buaian, buaian itu pun berayun dengan sendirinya. Semakin lama semakin laju. Pokok-pokok bunga turut bergoyang. Bawang merah berasa sungguh terhibur. Apabila puas bermain, bawang merah akan berkata sesuatu dengan penuh sopan kepada buaian tersebut. "Wahai buaian, tolonglah berhenti. Aku ingin segera pulang ke rumah. Jika tidak, ibu tiri tentu memarahi aku," ujar.
bawang merah dengan lembut. Secara tiba-tiba, buaian itu berhenti dengan sendiri. Pokok-pokok bunga juga turut berhenti bergoyang. Aku harus pulang sekarang. Jika tidak tentu aku akan dimarahi Mak Kundo. Pada suatu hari, bawang merah bermain buaian seperti biasa. Tidak lama kemudian, seorang putera raja dan pengikutnya lalu di situ. Baginda dan pengikutnya sedang berburu di hutan. Apabila terdengar suara seorang perempuan sedang menyanyi, putera raja dan pengikutnya mencari bunyi tersebut. Putera raja tertarik melihat kecantikan bawang merah. Baginda juga berasa hairan melihat buaian itu berayun dengan sendiri. Bawang merah terkejut apabila menyedari dirinya sedang diperhatikan. Dia segera meninggalkan buaian lalu pulang ke rumah. Putera raja menitahkan pengikutnya mengekori bawang merah. Apabila tiba di rumah, bawang merah menyembunyikan dirinya. Mak Kundo dan bawang putih telah mengaku di hadapan pengikut putera raja bahawa bawang putihlah yang dilihat menyanyi di buaian sebentar tadi. Apabila bawang putih menaiki buaian tersebut, buaian itu tidak bergerak. Putera raja menyedari bahawa Mak Kundo telah berbohong. Putera raja berasa murka kerana Mak Kundo tidak menceritakan hal yang sebenarnya. Akhirnya, Mak Kundo terpaksa pulang ke rumah lalu memanggil bawang merah menaiki buaian tersebut atas perintah putera raja. Bawang merah pun menaiki buaian itu lalu menyanyi. Putera raja berasa sungguh terhibur. Putera raja mengambil keputusan untuk mengahwini bawang merah. Mak Kundo dan bawang putih merayu agar mereka berdua dibawa ke istana dan tinggal bersama-sama bawang merah. Oleh sebab kasihan dengan ibu tirinya, bawang merah bersetuju. Namun demikian, Mak Kundo sentiasa mencari peluang untuk menghancurkan hidup bawang merah kerana dia cemburukan kebahagiaan bawang merah. Ini tidak boleh jadi. Aku harus berbuat sesuatu agar putera membenci bawang putih. Kenapa kanda? Aduh, IDUS. Mak Kundo telah mengajar pelbagai cara untuk menawan hati putera raja tersebut. Pada suatu hari, Mak Kundo meminta bawang merah meletakkan miang rebung di atas katil peraduan putera raja. Akibatnya, badan putera raja itu gatal-gatal akibat terkena miang rebung tersebut. Pada hari berikutnya, Mak Kundo meminta bawang merah menguji kasih sayang putera raja itu kepadanya. Oleh sebab terpengaruh dengan kata-kata Mak Kundo, bawang merah menurut sahaja arahan Mak Kundo. Arahan yang disuruh oleh Mak Kundo ialah meletakkan kapak di sebalik pintu bilik bawang merah. Akibatnya, dahi putera raja itu tercedera akibat terkena kapak tersebut. Putera raja berasa murka dengan bawang merah. Mujur seorang inang telah menceritakan hal sebenar. Menurut inang, dia terlihat Mak Kundo yang menyuruh bawang merah melakukan semua perkara yang dimurkai oleh putera raja. Percayalah Tengku, bawang merah tidak bersalah. Putera raja berasa murka lalu memanggil Mak Kundo dan bawang putih masuk menghadap. Mak Kundo ketakutan lalu mengaku semua kesalahannya. Akhirnya, Mak Kundo dan bawang putih dihalau keluar dari istana. Tinggallah bawang merah bersama-sama suaminya di istana tersebut. Mereka berdua hidup aman dan bahagia. Nilai murni yang disampaikan dalam cerita ini ialah kesabaran. Contohnya, bawang merah sabar menempuhi dugaan hidup selepas kematian ayah dan ibunya. Mudah memaafi. Contohnya, raja telah memaafkan kesalahan Mak Kundo. Raja hanya mengusir Mak Kundo dan bawang putih dari negerinya. Kerajinan. Contohnya, bawang merah rajin mengikuti Pak Ali memancing ikan. Baik hati.
Contohnya, Mak Labu memohon maaf daripada Mak Kundus selepas mereka berselisih faham. Keadilan. Contohnya, Kali tidak menyebelahi mana-mana pihak pun apabila Mak Labu dan Mak Kundus bergaduh, sebaliknya menasihati mereka berdua. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya adik-adik. Bye-bye adik-adik semua, jumpa lagi kita di episod akan datang.